Okay, good morning everyone. Today we continue our lesson microorganism or unit 3 microorganisma. So you must have your textbook, this one, and then you must have your notebook. So today we focus on proses hidup microorganisma or life processes of microorganisms, and then growth of microbe, pertumbuhan mikroorganisma. Baiklah murid-murid, kita sambung tajuk kita pada hari ini. Tema Sains Hayat, Unit 3 Mikroorganisma. Standard kandungan 3.1 iaitu dengan objektif pelajaran kita ialah memeliharkan mikroorganisma adalah benda hidup. Kriteria kejayaan kita yang pertama, menyatakan mikroorganisma menjalankan proses hidup seperti bernafas, bergerak dan bertumbuh. Kriteria kejayaan kedua, menentukan eksperimen yang membuktikan mikroorganisma adalah benda hidup. Okey, berikut tajuk proses hidup mikroorganisma, buku teks muka surat 25 ataupun life process of microorganism. Jadi daripada sini kesimpulan dia, proses hidup mikroorganisma itu ada 3. Yang pertama bernafas or breathe, yang kedua bertumbuh ataupun growth, yang ketiga bergerak pun moving. Berikut muka surat 26 buku teks iaitu menunjukkan mikroorganisma bernafas. Jadi kat sini dia tunjuk kamu bagaimana eksperimen untuk menentukan mikroorganisma itu bernafas menggunakan yeast. Jadi yeast ni berbentuk tumpuk-tumpuk bulat apabila dilihat menggunakan mikroskop. Yeast menjadi aktif apabila dicampurkan dengan air suam. Murid-murid perlu perhatian ni. Air yang terlalu panas akan membunuh yeast. Jadi yeast menyedut oksigen dan menukarkan gula kepada karbon dioksida ketika bernafas. Apabila dough yang mengandungi yeast dan gula dicampurkan dengan air suam, yeast bernafas dan menukarkan gula dalam dough kepada karbon dioksida, lalu mengembangkan dough dengan mewujudkan ruang-ruang udara di dalam dough. Yang ni aktiviti yang akan kamu lakukan lah. Jadi cikgu nak murid-murid baca ni eksperimen ni. Baiklah murid-murid, aktiviti yang akan kamu lakukan ialah aktiviti pertama ni, membuat dough menunjukkan mikroorganisma bernafas. Okay. Jadi apa bahan yang kamu gunakan? Ni ya murid-murid. 1 cawan tepung, setengah air suam, 1 sudu teh yeast kering dan 1 sudu teh gula pasir. Kemudian murid boleh ikut prosedur yang ditunjukkan. Baca yang pertama, semua bahan digaul untuk membentuk satu dough. Kedua, dough ditutup dengan kain lembap. Ni boleh buat kat rumah ni semua ni. Yang ketiga, dough dibiarkan selama 20 minit. Jadi pemerhatian yang kamu akan lakukan ialah dough akan mengembang selepas 20 minit. Macam ini keadaan dia. Jadi murid-murid tahun 6 perlu tahu apakah inference dalam eksperimen kita tadi. Iaitu yeast bernafas lalu membebaskan karbon dioksida yang menyebabkan dough berkembang. Jadi kita boleh membuat kesimpulan bahawa mikroorganisma bernafas. Aktiviti kedua yang akan murid lakukan juga di rumah iaitu tujuan menunjukkan bahawa mikroorganisma bernafas. Bahan yang diperlukan botol plastik, boleh juga guna botol air mineral, air suam, belon
yeast dan gula. Jadi yang pertama prosedur dia, masukkan air suam sebanyak 250 ml, 3 sudu kecil yeast dan 1 sudu besar gula ke dalam botol plastik. Kemudian goncang. Kedua ni goncang. Dan pasang belon pada penutup botol. Kemudian buat pemerhatian terhadap saiz belon. Jadi pemerhatian yang dapat murid lakukan ialah saiz belon membesar. Ni gambar dia. Jadi inferen ni ialah yeast bernafas lalu membebaskan karbon dioksida yang menyebabkan belon mengembang. Okey, murid-murid, seterusnya muka surat 27 buku teks. Aktiviti yang menunjukkan mikroorganisma bergerak. Jadi mikroorganisma boleh bergerak sendiri. Okey, aktiviti ni melibatkan mikroskop, tapi disebabkan kita masih lagi PDPR, kita hanya lihatlah gambar bagaimana mikroorganisma bergerak. Jadi kita dapat lihat pergerakan mikroorganisma seperti protozoa dengan menggunakan mikroskop. Ni contoh pergerakan dia. Jadi aktiviti ni kita akan buat bila kita dah bersekolah secara bersemuka. Seterusnya murid-murid, buku teks muka surat 28. Okey. Jadi aktiviti yang seterusnya lah yang murid-murid kena lakukan di rumah. Yang pertama, tujuan dia ialah menunjukkan bahawa mikroorganisma itu membiak. Jadi prosedur dia, murid kena sediakan roti lah, kan? Roti disimpan dalam 3 plastik yang berbeza. Jadi 3 keping roti yang diperlukan, 3 plastik dan air. Yang pertama, roti direncis air dan disimpan di dalam plastik. Roti dibiarkan di atas meja. 3, roti diperhatikan dengan kantar tangan selepas 5 hari. Yang ni tak apalah. Yang ni tak ada murid-murid yang ketiga ni. Tapi yang ni teacher nak kamu sediakan 3 keping roti. 1, 2. Okey. Cara dia yang ni 1 semburan, yang ni 2 semburan, yang ni banyak semburan. Jadi teacher nak kamu perhatikan. Jadi pemerhatian yang akan dapat kamu dapati nanti selepas 5 hari, bilangan kulapuk hitam bertambah. Jadi inference dia, bilangan kulapuk bertambah kerana mikroorganisma membiak. Jadi kesimpulan yang kita perolehi sini, mikroorganisma bertumbuh dan membiak. Seterusnya murid-murid, kita lihat buku teks muka surat 29. Okey, mari kita baca sama-sama ya murid-murid. Situasi di bawah menunjukkan beberapa keadaan yang berlaku ketika aktiviti 1, 2 dan 3 yang dijalankan oleh Amir dan rakan-rakannya. Okey, kita pergi pada aktiviti 1 dahulu. Belon mengembang selepas 20 minit aktiviti dijalankan. Apakah menyebabkan belon mengembang? Mungkin ada udara yang terhasil di dalam belon. Okey, ini aktiviti pertama. Yang aktiviti kedua ni kita tak dapat lakukan lah sekarang ni. Okey, kita teruskan aktiviti ketiga. Aktiviti ketiga pula, apakah yang tumbuh di atas ketiga-tiga keping roti ini? Jadi yang roti ni murid-murid tengok panduan dia. 1 titis air, 2 titis air, 3 titis air. Jadi lihat apa yang cikgu ni cakap. Apakah kesimpulan yang boleh kamu buat daripada ketiga-tiga aktiviti? Ketiga-tiga aktiviti tersebut menunjukkan mikroorganisma ialah hidupan. Kerana mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria
menjalankan proses hidup seperti bernafas, bergerak dan bertumbuh. Kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar.